Malaysia sebenarnya harus ada lebih ramai jurutera, ahli akademik dan golongan bijak pandai yang lain. Lagi bagus jika sebuah negara ada penduduknya yang genius, kerana mereka ini boleh dianggap sebagai pemangkin kepada evolusi dan inovasi Malaysia. Korang nak tahu tak, sebenarnya Malaysia pun ada je golongan genius ni. Tapi entah di mana silapnya ada dalam kalangan diorang yang sampai jadi pelacur, kena penjara dan menagih dadah. Masihkah korang ingat dengan Sofiah Yusof? Kisah Sofiah Yusof memang popular bukan hanya di Malaysia, tapi sampai satu dunia heboh dengan kepintaran budak ni. Mana tidaknya dia telah berjaya diterima masuk ke University Oxford pada usia yang sangat muda, iaitu 13 tahun. Korang pernah dengar tak? Nak tahu lagi? Jom. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan like banyak-banyak. Kisah genius Sofiah mula popular apabila ibunya yang berasal daripada Muar, Johor dan bapanya dari Pakistan berusaha mendapatkan beasiswa untuk anaknya melanjutkan pelajaran ke salah satu universiti terbaik. Masa tu surat khabar dan berita pula penuh dengan cerita kehebatannya. Sampaikan semua orang nak tahu apa yang budak ini makan sampai jadi pandai sangat. Cara dia belajar, berapa jam dia tidur dan semua ini telah dijadikan contoh kepada para pelajar sekolah ketika itu. Namun, kisah pelajar genius ini tidaklah seindah seperti yang kita semua sangkakan. Pada usia 15 tahun, Sofiah telah melarikan diri dari kampus kerana mendakwa mendapat tekanan yang hebat daripada ahli keluarganya sendiri sehinggakan pelajarannya tergendala. Dia akhirnya dijumpai di United Kingdom dan kemudiannya diletakkan di bawah jagaan sebuah badan kebajikan di sana. Walaupun gagal, pada kali pertama Sofiah telah diberikan peluang kedua untuk kembali menyambung pengajian sarjananya di Oxford. Namun begitu, peluang ini sekali lagi disia-siakannya apabila dia berhenti pada tahun ketiga, apabila perceraian berlaku di antara dia dan suaminya yang dikahwininya ketika usianya 19 tahun. Bermula daripada peristiwa itu, kehidupan Sofiah mula terumbang-ambing sehinggakan dia mula terlibat dengan aktiviti pelacuran akibat daripada kesempitan hidup. Melalui satu interviunya bersama satu program besar di Malaysia pada tahun 2015, Sofiah menceritakan bahawa kehidupannya kini agak bercelaru apabila dia sering melarikan diri dan berpindah dari satu bandar ke bandar yang lain di Britain bagi mengelak dari dijejaki oleh keluarga dan pihak media. Nama Shukri Hadafi mungkin agak asing bagi sebahagian rakyat Malaysia. Namun kisah Shukri ini pernah menggempakan negara pada tahun 1976 apabila kanak-kanak berusia 3 tahun ini dah pandai baca surat khabar. Kira hebat jugalah budak ini kerana di usianya tak seperti kanak-kanak lain yang mungkin ketika itu tengah sibuk lagi nak main toys ataupun police entry. Kepandaian Shukri ini telah menarik perhatian Naib Chancellor Universiti Malaya Profesor Diraja Tunku Abdul Aziz. Beliau kemudiannya mengambil kanak-kanak yang bernama Shukri ini menjadi anak angkatnya. Mungkin sebab mahu melahirkan pelapis yang hebat sepertinya, Tunku Aziz telah menampung segala keperluan pembelajaran bagi membolehkan Shukri mendapat pendidikan yang baik. Bukan setakat itu sahaja, pengarah filem terkenal Malaysia pada ketika itu, Tan Sri Jane Samsudin juga telah mengambil beliau berlakon dalam filemnya, iaitu Menanti Hari Esok dengan gandingan mantap dari penghibur tanah air yang lain seperti Nur Kumalasari, DJ Dave dan Uji Rashid. Kegemilangan dan populariti yang Shukri kecapi telah membuatkan dia lupa dan hanyut ketika zaman remaja. Kalau korang suka layan cerita Big Bang Theory, mesti korang kenal dengan Dr. Sheldon Cooper, seorang genius dari California Institute of Technology, Caltech. Tapi kalau korang nak tahu lagi, ada yang lebih hebat dari Malaysia iaitu Chiang Ti-Ming, seorang pelajar dari Malaysia sendiri telah berjaya memasuki Caltech pada usia 15 tahun di tahun 1989. Bukan setakat pelajar termuda yang pernah memasuki institut berprestij tersebut, Chiang Ti-Ming juga berjaya menjadi pelajar termuda
yang pernah menerima anugerah Undergraduate Students Merit Award selama 2 tahun berturut-turut di Caltech. Memang Mak Saleh kat sana pun tak boleh lawan dengan kepandaian budak bernama Chiang Ti-ming ini. Chiang Ti-ming telah ditawarkan 13 jenis beasiswa dari organisasi yang berbeza untuk melanjutkan pelajarannya. Kerana kepandaiannya yang luar biasa ini juga, dia kemudiannya melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dalam bidang fizik zarah di Cornell University, New York dan telah dilantik sebagai tetamu kehormat dalam Tau Beta Pi, iaitu sebuah persatuan kejuruteraan yang kedua tertua di dunia. Tapi bukan senang nak menjadi genius sebenarnya. Walaupun Chiang Ti-ming berjaya menghabiskan pembelajarannya sampai peringkat PhD, dia juga telah mengalami masalah kemurengan dan tekanan jiwa yang teruk sehingga kan dia dimasukkan ke HKL pada tahun 2002. Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2007, dia telah meninggal dunia di Seremban pada usia mencecah 33 tahun. Pada tahun 2015, Malaysia sekali lagi dikejutkan dengan masalah budak genius. Kali ini melibatkan seorang pelajar genius matematik tajaan Mara yang telah dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Di United Kingdom kerana kantoi memiliki 30,000 gambar lucah kanak-kanak dan ada di antaranya beliau sendiri yang ambil. Nur Fitri Azmir Nordin merupakan pelajar tahun ketiga di Imperial College London ketika dia ditangkap. Akhirnya Fitri sendiri mengaku bersalah terhadap 17 pertuduhan di hadapan mahkamah, termasuk 2 tuduhan mengambil gambar lucah kanak-kanak dan 4 pertuduhan memiliki imej tersebut dengan niat untuk mengedarkannya. Menurut laporan daripada satu akhbar UK, pihak Mara sendiri tidak mengambil tindakan tegas terhadap pesalah ini. Malahan diorang sanggup bagi beasiswa lagi kat budak ini bagi meneruskan pengajiannya di universiti tempatan. Bila dah habis tempoh hukuman penjara dengan alasan beliau seorang pelajar contoh dan aset bernilai kepada negara. Walaupun pada mulanya pelajar genius yang bernama Nur Fitri Azmir Nordin dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun dengan surat sokongan pensyarah, laporan psikiatri dan kelakuan baik, dia akhirnya hanya perlu menghadapi 9 bulan penjara sebelum dibebaskan. Kira-kira sedekad yang lalu negara sekali lagi terkejut dengan kemunculan seorang kanak-kanak genius yang mampu menyelesaikan pelbagai masalah dalam mata pelajaran matematik seperti algebra, statistik dan trigonometri yang biasanya dekan dekat universiti je yang mampu selesaikan. Yang lebih mengejutkan, budak ni baru berusia 6 tahun tetapi kepintarannya telah berjaya menarik minat setiap golongan masyarakat dekat Malaysia pada ketika itu. Sampaikan dia dinobatkan sebagai ahli matematik Islam abad ke-21 oleh Universiti Riau Indonesia pada tahun 2009. Adi Putra juga telah menghasilkan 235 formula matematik dan 12 daripadanya telah pun diterbitkan dalam sebuah buku bertajuk Seni Matematik Islam. Bukan setakat itu sahaja, bukunya juga telah digunakan sebagai rujukan untuk pelajar sekolah rendah dan menengah di negara Brunei. Tetapi malangnya ia masih tidak mendapat pengiktirafan di Malaysia. Tidak pasti sama ada pihak kerajaan ataupun budak ini sendiri yang bermasalah, pembelajarannya tidak pernah sempurna apabila sehingga kini beliau masih gagal mendapatkan apa-apa sijil akreditasi dari mana-mana institusi pengajian tinggi negara. Dalam temu ramahnya bersama The Malaysia Insider, Adi berkata di atas faktor umurnya yang terlalu muda iaitu 6 tahun ketika mengikuti pengajian, beliau telah dinafikan hak untuk mendapatkan CJ A-Level dari Universiti Islam Antarabangsa UIA walaupun telah melengkapkan semua silibus yang dikehendaki oleh universiti tersebut. Tanpa sebarang CJ ini jugalah beliau gagal untuk memasuki mana-mana universiti terbaik luar negara. Namun begitu, Adi Putra masih lagi seorang genius dan sering memberikan ceramah di sekolah dan universiti tempatan. Malahan turut menerima jemputan untuk menjadi tenaga pengajar di University of Brunei Darussalam untuk berkongsi kepakarannya dalam matematik.